Bab tawaf qarin, tawaf orang yang mengerjakan haji qiran. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Zubair, katanya saya telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW dan para sahabatnya tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah kecuali sekali sahaja, yaitu pada kali yang pertamanya. yakni Rasulullah SAW tidak bersa'i di antara Safa dan Marwah kecuali sekali sahaja, yaitu pada kali pertama dia bersa'i. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa para sahabat Rasulullah SAW yang ada bersamanya tidak bertawaf sebelum mereka melontar jamrah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bersabda kepadanya, tawafmu di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah sudah cukup untuk haji dan umrahmu. Kata Syafi'i, Sufyan kadang-kadang berkata daripada Atha, daripada Aisyah. Kadang-kadang dia meriwayatkan daripada Atha bahawa Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bab multazam, al-multazam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mujahid daripada Abdurrahman bin Safwan, katanya bila Rasulullah SAW menguasai Mekah, saya berkata, saya pasti akan memakai pakaian-pakaian saya. Rumah saya berada di tengah jalan untuk saya melihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan. Fantalaqtu, saya pun pergilah. Saya tengok Nabi SAW telah pun keluar daripada Kaabah, dia dan sahabat-sahabatnya. Wa qad istalamu al-bait min al-bab ila al-hatim. Mereka beristilam Baitullah dari pintunya hingga ke Hatim, dengan mereka meletakkan pipi-pipi mereka di Baitullah. Rasulullah SAW ada di tengah mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, katanya, saya bertawaf bersama Abdullah. Bila dia sampai di belakang Kaabah, saya berkata, tidak mahukah engkau berta'awudz, meminta perlindungan dengan Allah? Katanya, dia pun berkata, dia pun mengucapkan, na'udzubillahi minan nar, kita berlindung dengan Allah daripada neraka. Kemudian dia terus berjalan sehinggalah beristilam hajar, yakni Hajarul Aswad, dan beliau berada di antara rukun, yakni rukun Hajarul Aswad itu, dan pintu. Beliau meletakkan dadanya, mukanya, kedua lengannya dan kedua tapak tangannya begini, dengan dihamparkannya, dengan dihamparkannya ataupun diholorkan kedua-dua tangannya itu. Kemudian beliau berkata, beginilah saya telah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Muhammad bin Abdullah bin As-Sa'ib daripada ayahnya bahawa dia, yakni ayahnya itu ialah ayahnya memimpin Ibnu Abbas
Menuntun, heret, memimpin maksudnya menuntun, yakni mengheret. Ibnu Abbas, dan diletakkannya berdiri dekat asyuqqatul thalithah, ini bahagian yang ketiga, selepas rukun yang diiringi oleh hajar, yakni batu hitam, Hajarul Aswad itu, di sebelah pintu, yakni pintu Kaabah. Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, adakah engkau telah diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di sini? Fayaqum, maka beliau pun berdiri, yakni di situ, lalu bersembahyang. Bab kedudukan Safa dan Marwah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hisham, daripada ayahnya yakni Urwah, katanya, saya berkata kepada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu saya masih muda sangat, masih budak lagi. Apa katamu tentang firman Allah Azza wa Jalla, inna as-safa wal marwata min sya'airillah? Kerana saya berpendapat tidak mengapa, tidak ada apa-apa kesalahan kepada sesiapa pun untuk tidak bertawaf, yakni bersa'i di antara keduanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bukan begitu. Kalau betul seperti yang kau kata, nescaya ayat itu begini sepatutnya, fala junaha alaihi alla yattawwafa bihim, tidak menjadi kesalahan kepadanya untuk tidak bertawaf, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah. Sebenarnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Ansar. Mereka berihlal untuk menuju, untuk pergi kepada Manat. Berhala Manat itu terletak setentang dengan Qudayd, yakni di hadapan Qudayd. Mereka berasa salah untuk bersa'i di antara Safa dan Marwah. Apabila Islam datang, mereka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, yaitu innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu termasuk antara syiar Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamma dia silap i'tamara sepatutnya, serupa dengan kalau kitab kita ni bawah tu, bawah tu dalam cara dia tu betul, i'tamara, sepatutnya ada ra jatuh. I'tamara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umrah, yakni mengerjakan umrah. Maka beliau bertawaf di Baitullah dan bersembahyang di belakang maqam, yakni maqam Ibrahim, 2 rakaat. Bersama beliau ada orang-orang yang melindunginya, menutupinya. Pada ketika itu ada orang berkata kepada Abdullah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Kaabah? Dia jawab, tidak masuk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa juga, hadis ini juga, cuma perawinya ini Syarik ada menambahkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ataupun pergi ke Safa dan Marwah, lalu bersa'i di antara keduanya 7 kali pergi mari itu. Kemudian summa, bukan tamma, jatuh. Summa, kemudian Nabi SAW mencukur kepalanya.
Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Kathir bin Jumhan bahawa ada seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Umar, bainas Safa, bukan bin, itu silap je, di antara Safa dan Marwah, yakni di situ ketika duduk di antara Safa dan Marwah itu. Apa orang itu kata? Dia kata, wahai Aba Abdurrahman, sesungguhnya saya tengok, saya nampak engkau berjalan sedangkan orang-orang lain berlari. Kata Ibnu Umar, kalau saya berjalan, maka kerana saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berjalan. Dan kalau saya berlari, kerana saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berlari juga. Saya ni orang tua, saya ni orang tua sangat. Itu. Tak apa, kita tengok semula tentang tawaf qarin. Tentang tawaf qarin. Jadi orang yang mengerjakan haji itu ada 3 macam. Yang pertama orang panggil qarin, yakni orang yang mengerjakan haji qiran. Yang keduanya orang panggil mufrid, yakni orang yang mengerjakan haji ifrad. Yang ketiganya mutamatти', iaitu orang yang mengerjakan haji tamattu'. Jadi perbincangan tentang ini kita sudah lalu dah. Gapo dia haji ifrad, gapo dia haji qiran, dan gapo dia haji tamattu' tu kita sudah lalu dah. Hal ni dia nak cerita tentang tawaf orang yang mengerjakan haji qiran ini. Adakah kena sekali, kedua kali? Apa sebab? Sebabnya dalam perkara ni ada khilaf. Dalam perkara ni ada khilaf. Ada yang mengatakan orang yang mengerjakan haji qiran itu dia kena sekali je. Pada hakikatnya moga dia buat 2 kan. Qiran tu maknanya orang yang buat sekali umrah dan haji dia, sehingga tidak dapat dibezakan, disukukan antara umrah dan haji dia. Amalan kedua-duanya masuk dalam satu ibadat. Itu maksudnya haji qiran. Jadi kepada haji qiran ini, sama ada dia kena tawaf 2 kali, sebab pada hakikatnya dia buat umrah. Kalau dia buat umrah saja, katakanlah orang itu buat umrah saja, dia kena tawaf, dia kena bersa'i. Kalau orang buat haji saja, dia kena bertawaf, kena bersa'i. Jadi sekarang ni bila pada hakikatnya 2, cuma jadi 1 dari segi pekerjaan dia tu, amalan dia tu jadi 1. Jadi adakah tawaf ni dan sa'i ni kena saja? So tu maksudnya tu 7 tu lah, 7 keliling tu sah lah. 7 kali pergi mari tu kira sekali ke 2 kali. Yang ni untuk haji dia sah, untuk umrah dia sah ke pada sekali je, untuk kedua-dua. Itu persoalan. Jadi Imam Abu Daud buat tajuk ni, dia nak isyarat kepada khilaf ulama tentang hal tu. Dan kalau kita perhatikan di sini, Imam Abu Daud nampaknya hanya buat mari dalil-dalil yang menunjukkan sekali saja tawaf untuk qarin. Bermakna kita faham daripada sini, itulah yang menjadi pilihannya. Pilihan dia, pilihan dianya ialah tawaf sekali sahaja. Tidak perlu 2 kali. Dia tidak amari pun. Ada dalil yang menunjukkan 2 kali, dia tak amari. Kadang-kadang apa nama ni, Abu Daud dia buat gitu. Ada kalanya dia nak amari kedua-dua. Dia nak cerita dalil masing-masing tu. Ada kalanya dia nak amari menunjukkan bagi dia hak tu tidak kuat lah. Soal orang lain kata kuat tu soal lain bagi dia. Bagi dia hak kata sekali tu, hak tu lebih kuat, memadai, dah padan dengan hak tu dah.
Jadi bagi mereka ni pada dengan hal itu. Tak apalah. Bagi orang yang mengatakan kena 2 kali, dia takwil lah. Ini riwayat dan dia pakai zahir. Riwayat yang lain yang menunjukkan 2 kali. Ada pun ini riwayat-riwayat ni mereka terpaksa kena takwil. Kalau tidak, jadi tidak sesuai lah dengan pegangan mereka. Tidak sesuai dengan pegangan mereka. Jadi sebagaimana yang kita maklum, di sini pun ada sebut di mana ni, iaitu mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa tawaf ni sekali berdasarkan hadis inilah. Termasuk Imam Abu Daud, Imam Ahmad kata sekali. Tapi Imam Abu Hanifah, Thawri dan lain-lain lagi mengatakan kena 2 kali. Kena 2 kali. Tawaf ini sekali untuk haji, sekali lagi untuk umrah. Walaupun amalan haji dan umrah tu dikira satu, sama. Tapi kira-kiranya yang buat 2 kali itu untuk haji dan untuk umrah, gitu. Ini maksud tawaf qarin. Kalau kita tengok riwayat yang pertama, hadis Jabir ini, dia kata Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah kecuali sekali sahaja, iaitu kali yang pertamanya. Kali yang pertamanya. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukan haji qiran. Sebab Imam Abu Daud buat mari hadis ini di bawah tawaful qarin, tawaf bagi orang yang mengerjakan haji qiran. Kalau Nabi SAW tu tidak mengerjakan haji qiran, tak ada dalil lah sini. Memanglah orang buat haji ifrat tu dia sekali ya, buat haji lain tu. Jadi hak ni jadi masalah ni, yang dipertikaikan, yang jadi khilafnya tentang orang yang melakukan haji qiran ataupun qarin itu kena 2 kali ke sekali. Dia mari ni dia nak cerita Nabi SAW tu diterima sebagai orang yang melakukan haji qiran. Dalam keadaan itu dia tawaf sekali. Jadi dia sebut sini tawaf antara Safa dan Marwah. Dalam hadis, dalam Quran pun disebutkan pergi mari antara Safa dan Marwah tu sebagai tawaf juga. Macam di sini. Dalam istilah umumnya sa'i lah, orang panggil sa'i. Tapi dalam istilah ni dia panggil tawaf juga. Jadi sekali. Bermakna tawaf Baitillah itu pun sekali juga, walaupun tidak jelas di sini. Kalau mengikut orang yang mengatakan dia kena 2 kali, mana sa'i itu 2 kali. Sa'i itu 2 kali. Ini di sini sa'i itu sekali saja. Kali bila? Iaitu kali yang mula-mula. Hak mula-mula tu orang panggil, orang pergi tawaf Baitillah, orang panggil tawaf qudum. Tawaf apa nama ni seperti kita agak, kalau mula-mula mari ke masjid, tahiyatul masjid. Tawaf menandakan kita baru datang, baru sampai. Itu tawaf itu tidak wajib, tidak rukun. Lepas pada tawaf tu dia pergi sa'i. Dia pergi sa'i. Jadi Nabi SAW pada dengan tu. Lepas pada dia mari daripada Arafah tu, berangkat daripada Arafah untuk buat tawaf ifadah, orang panggil, ataupun tawaf rukun. Rukun hak mesti. Hak ni mestilah hak tawaf dalam haji tu, hak utamanya, hak mestinya mengikut kebanyakan ulama lah. Iaitu kalau tak buat hak ni tak sah.
Hak tu tawaf rukun. Selepas tawaf ifadah ataupun tawaf rukun ni, dia tidak tawaf, dia tidak sa'i dah pula. Tak. Mana dia pakai hak mula-mula tu. Padan dah, boleh juga dah betul. Tapi kalau ketika tawaf qudum tu dia tidak pergi bersa'i, lepas pada tawaf ifadah mestilah dia kena. Dia kena pergi bersa'i lah. Tapi kalau selepas tawaf qudum itu dia sudah bersa'i dah, tak payah dah. Tawaf pun tak payah. Kalau nak boleh juga, tapi tak apalah kalau tidak pun. Kalau tidak pun tak apa. Dia nak cerita sini hak Nabi SAW buat lagu mana. Dia buat sekali je, iaitu hak mula-mula. Hak mula-mula tu bila? Ketika baru safar, yang ni selepas tawaf qudum, dia pergi bersa'i. Dan dia berpada dengan hak tu je. Kira pada dengan hak tu. Yang ni selepas tawaf ifadah, dia nak cerita di sininya, selepas tawaf ifadah dia tak buat. Sebab dia utamakan hadis ini. Dan hadis Jabir ini adalah hadis yang paling masyhur. Kalau dalam bab haji ni, rujukan utamanya hadis ialah hadis Jabir. Jadi berdasarkan hadis Jabir ini, Nabi SAW tawaf satu kali sahaja. Jadi bagi orang pegang ni lah, dia tak mari hak sebut dua kali tu, dia tak mari. Menunjukkan dia kena hak ni, dia kena hak ni. Dengan sebab itu kalau kita tengok bawah ni, adalah syarah ni, tengok tu, dia petik kata-kata Imam Nawawi. Qala an-Nawawi wa fihi dalilun lima qaddamna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qarina. Dalam hadis ni ada dalil kepada apa yang sudah kita sebut dah sebelum pada ni, iaitu Nabi SAW pada haji wada' dia tu, dia mengerjakan haji qiran. Mana dia tu qarin. Nabi SAW tu qarin. Ini Imam Nawawi, Hafiz Ibn Hajar dan ramai lagi yang lain, walaupun Syafi'i, tapi dia tak serupa dengan imam dia. Tak serupa dengan kebanyakan Syafi'i, sebab mereka mengatakan Nabi SAW buat haji ifrad. Nabi SAW ni mufrid, buat haji ifrad. Sedangkan Imam Nawawi dan ramai lagi tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i sendiri mengatakan Nabi SAW melakukan haji qiran. Dalam mazhab Ahmad pun kata haji qiran. Dan dalam mazhab Hanafi lagilah, memanglah mereka kata Nabi SAW adalah qarin, yakni mengerjakan haji qiran. Dan qarin cukup kepadanya satu tawaf sahaja. Cukup. Satu tawaf ni bukan tawaf hak qudum tu. Hak qudum tu tak kira. Satu tawaf tu maksudnya tawaf ifadah. Katakanlah seseorang tu dia tak ada, ketika pergi tu mana kena wukuf selalu di Arafah. Sebab Nabi SAW kata al-hajju Arafah. Haji hakikat dia sebenarnya, ataupun yang terpenting daripada kerja haji itu ialah wukuf di Arafah. Katakanlah seseorang itu tak ada nak buat lain, dia terpaksa kena pergi terus ke Arafah. Dia tidak buat haji tawaf qudum pun tak apa. Tawaf hak kena dia buatnya sah. Ini sebagai hak wajib. Maksud di sini ialah sa'i itu sekali saja, tak apa. Tidak dikira hak mula-mula tu sebagai hak rukun. Jadi kalau tawaf Baitullah hak mula-mula tu, lepas pada tu tak payah ada tawaf ifadah, tak ada siapa dia kata lagu tu. Hak tawaf Baitullah tu memanglah kena tawaf ifadah tu, sebab hak tu rukun. Dari segi sa'i tu, dari segi sa'i, sebab di sini kita sa'i. Sa'i tu kalau sudah buat selepas tawaf qudum tak payah dah buat selepas tawaf ifadah. Tapi kalau tak buat lagi, mestilah kena buatlah selepas tawaf ifadah tu, yang ni tawaf rukun. Lepas tu dia kata qarin memadai kepadanya tawaf satu sekali dan sa'i satu saja. Yang ni hak wajib lah, saja hak wajib ni, iaitu tawaf ifadah dan sa'i. Sekali je, tidak kata dua kali. Seperti mazhab Hanafi kata, kalau orang yang melakukan haji qiran ni dia kena buat dua kali, tawaf Baitullah
2 kali. Sa'i antara Safa dan Marwah juga 2 kali. Dia kena buat begitu. Yang dimaksudkan di sini ialah tawaf di antara Safa dan Marwah. Maksudnya sa'i, bukan tawaf Baitullah. Sebab tawaf Baitullah tu 3 kali lah Nabi buat ni. Satu, tawaf qudum. Yang kedua, tawaf ifadah. Yang ketiga, yang tawaf wada', tawaf wida' orang panggil. 3 kali dia buat. Jadi maksud tawaf kata sekali ni sa'i. Di sini dan dia guna perkataan tawaf, maksudnya sa'i. Lepas tu riwayat Aisyah, dia kata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersamanya, mereka tidak tawaf kecuali ataupun melainkan setelah mereka melontar di jamrah. Melontar di jamrah. Maksud tawaf di sini tawaf ifadah lah. Tawaf yang merupakan tawaf rukun itu. Itu tidak mereka lakukan melainkan setelah melontar di jamrah. Itulah secara ringkasnya. Jadi melontar dulu, lepas pada tu barulah tawaf. Kemudian seterusnya hadis yang ketiga. Hadis ini daripada Rabi' bin Sulaiman, anak murid Imam Syafi'i, yang meriwayatkan kitab daripada dia. Anak murid ni lah Rabi'. Dan akhbarana Asy-Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri. Tidak banyak sebenarnya dalam Muwatta' ni riwayat daripada Syafi'i, tak banyak. Antaranya ni riwayat daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, tawaf engkau di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah cukup untuk memadai kepadamu untuk haji dan umrah. Ini tawaf sekali di Baitullah dan sa'i sekali di antara Safa dan Marwah. Dia guna perkataan tawaf. Sebab dalam Quran pun sebut lagu tu juga. Fala inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Tidak menjadi kesalahan kepadanya untuk bertawaf di antara keduanya, yakni Safa dan Marwah. Dia guna perkataan tawaf juga. Maksudnya sa'i. Ini tawafmu di Baitullah, tawaf sungguhlah, tawaf biasa di Baitullah 7 keliling tu. Dan tawafmu di antara Safa dan Marwah, yakni sa'i, itu sudah memadai, pada sekali jah kepadamu. Syafi'i berkata Sufyan, kadang-kadang dia kata, dia meriwayatkan daripada Atha, daripada Aisyah. Kadang-kadang dia meriwayatkan daripada Atha bahawa Nabi SAW kata kepada Aisyah. Yang ini ada kalanya Sufyan meriwayatkan hadis ini secara marfu', ada kalanya dia meriwayatkan hadis ini secara mursal. Itu maksud dia nak ayatnya. Dan inilah salah satu dalil bagi orang yang mengatakan bahawa Aisyah itu melakukan haji qiran, mengerjakan haji qiran. Sebab Imam Abu Dawud mari di bawah haji qiran. Ini Aisyah
Nabi kata cukup kepadamu sekali tu apa sebab? Sebab dia buat haji qiran. Sebab haji qiran tu lah muskilnya nak buat sekali ke dua kali tawaf tu dan sa'i tu. Kalau haji ifrad tidak ada muskil. Dengan sebab itu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata Aisyah melakukan haji qiran. Melakukan haji qiran, bukan haji ifrad. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan Aisyah melakukan haji ifrad. Haji ifrad. Kalau Nabi kebanyakan kira mazhab Syafi'i lah, walaupun Imam Nawawi ke pun tidak sependapat dari segitu, walaupun dia Syafi'i, kebanyakan yang kebanyakannya mereka mengatakan Nabi SAW melakukan haji ifrad, Aisyah melakukan haji qiran. Ini berdasarkan ini pegangan dia haji qiran. Tapi ulama Hanafi sebalik, dia kata Nabi SAW mengerjakan haji qiran, Aisyah mengerjakan haji ifrad. Itu pendapat mereka. Haji ifrad ni pun bukan daripada asal. Bukan daripada asal. Kalau asal benar tu memanglah kebanyakan tu pergi nak akikah haji. Lepas tu Nabi SAW suruh fasahkan haji kepada umrah, seperti yang kita sudah bincang dulu. Fasahkan haji kepada umrah, kira-kiranya hak mana tidak bawa sekali bersama dia tu binatang kurban, semuanya telah fasahkan hajinya kepada umrah. Yang ni buat umrah belaka. Bila buat umrah belaka, Aisyah sampai di Mekah, dia mari kota. Dulu kita sudah jumpa dah banyak hadis mari kota. Bila dekat dah kena buat hijrah haji lah, kalau tidak terlepaslah haji. Sedangkan maksud asalnya nak buat haji. Nabi SAW pun tak buat laginya haji. Selepas difardukan haji itu, dia tak buat lagi haji. Adapun umrah tu sudah beberapa kali dah. Jadi sahabat tengok dah, dia kena tunjuk kepada orangnya haji tu lagu mana. Jadi sahabat-sahabat ni tukar haji kepada umrah. Bila begitu tukar kepada umrah tu, masuklah Aisyah sekali. Sekarang ni bila pergi ke Mekah, hak tak mari kota hak suci tu tak ada apalah, perempuan tu dia boleh buat teruslah. Yang ni Nabi SAW suruh buat umrah dulu, lepas tu buka ihram dia. Yang hak mana tak bawa binatang kurban tu, buka ihram dia, bebaslah dia. Beberapa hari sebelum daripada nak akikah haji tu, iaitu pada hari tarwiyah, mereka hari yang ke-8 baru pakai apa dia ihram pula dengan niat buat haji. Jadi buat umrah suku dulu, lepas tu dapat kesenangan, kebebasan celah tu sebab buka ihram. Segala-galanya dibenarkan. Hak mana tak boleh ketika orang pakai ihram tu dibenarkan dalam masa tu. Lepas pada tu pakai ihram semula dengan niat haji. Mana umrah suku, haji suku. Haji suku. Hak umrah tu mari tu buat tawaf dah. Dan sa'i dah. Selesai buka ihram. Sekarang nak buat haji pula. Buat haji. Lepas pada tawaf, sa'i lah. Gitulah hak mana buat haji tamattu' tu. Tapi keadaan Aisyah ni dikatakan oleh kerana dia tidak dapat menyempurnakan umrah dia, sebab dia mari kota, dia nak tawaf mana. Kalau selagi tak tawaf, dia tak boleh sa'i. Lepas tu dekat dah pula masa nak masuk masa akhir haji dah. Sebab hari yang ke-9 tu kena pergi wukuf dah. Lagu mana dia mengadu hal kepada Nabi SAW. Jadi di sini ada perbezaan pendapat yang jadi khilaf mazhab ni. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata Aisyah tidak membatalkan umrah dia. Dia tidak membatalkan, cuma dia berhenti umrah dia tu, dia tak buat dengan cara Nabi SAW tunjuk kepada dia cara, iaitu masukkan umrah tu ke dalam haji. Itulah yang dikatakan qiran. Sebab itulah yang dikatakan Aisyah dia buat haji qiran itu. Berarti umrah dia tu dia masuk dalam haji. Masuk dalam haji. Nabi oleh kerana dia ni rasa muskil, sebab sebelum pada ni dia memang niat umrah saja, bukan Nabi suruh buat umrah, suruh sahabat-sahabat yang lain jugalah.
Tapi apabila masuk haji dalam umrah, jadi adakah kena buat suku-suku? Yang ni tawaf untuk umrah suku, tawaf untuk haji suku, begitukah? Inilah nak menyelesaikan kemuskilan itu. Nabi SAW kata, memadai kepadamu untuk kedua-duanya tu, untuk haji dan umrah engkau tu memadai satu tawaf saja. Daripada sinilah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata, orang yang melakukan haji qiran, dia pada setawaf je. Pada setawaf. Yang ni tawaf hak rukun, iaitu tawaf tawaf ifadah orang panggil. Yang keduanya sa'i antara Safa dan Marwah. Habis satu je pada. Inilah pegangnya dia. Ini riwayat Imam Syafi'i sendiri. Pegangnya dia. Tapi orang-orang dalam mazhab Hanafi, dia kata tidak. Dulu kita sudah baca dah, hadis ni sebenarnya sudah lalu dah. Nabi SAW suruh Aisyah ni buka ihram dia, sisir rambut gapo. Dia kata unqudi unqudi umratak, kamu buka ataupun berhenti, hentikan ataupun batalkan umrah kamu. Bila batal, bagaimana umrah tu nak masuk ke dalam haji? Kita nak kata dia buat haji qiran, tak boleh lah, dah berhenti dah. Dah berhenti dah. Kalau kita nak kata dia tu masuk dalam haji, orang yang melakukan haji tamattu', dia belum sempurna mengerjakan ibadat umrah dia tu, belum sempurna. Dia tak ada nak buat, tak ada nak tawaf, tak ada nak sa'i, tak boleh nak buat sebab dia dalam keadaan kotor. Kalau kita kata masuk haji umrah tu ke dalam haji, sebab itulah orang Syafi'i kata dia ni melakukan haji qiran, sebab masuk dalam tu. Dia kira satu. Orang-orang Hanafi pula kata tidak, sebab Nabi suruh batalkan. Bila batal, berhenti dah, pisah dah. Nak kata haji qiran ke mana? Haji qiran ni memang kedua-dua tu sekali. Ni Nabi tegas dah kata, kamu buka, hentikan umrah kamu. Bila sudah berhenti, tak ada dah masuk tu, kata dia. Nak kata haji qiran ke mana ni? Yang tinggal hanya haji ifrad, kata dia. Sebab itulah mereka kata Aisyah melakukan haji ifrad. Aisyah ni mufridah, bukan qarinah, kata mereka. Tapi bagi orang yang kata Aisyah ni dia melakukan haji qiran, itulah antara satulah. Dia kata unqudi itu bukan dari segi zahir, tapi pada hakikatnya masuk umrah tu ke dalam haji. Bila masuk umrah tu ke dalam haji, itulah orang panggil haji qiran. Dia faham gitu. Ini masalah pahaman masing-masing lah. Dia faham daripada keadaan Aisyah tu begitu. Jadi daripada sini dia kata orang yang melakukan haji qiran, dia kena tawaf sekali. Orang Hanafi tak terima lah. Dia kata mana kita boleh buat dalih ni Aisyah ni bukan melakukan haji qiran, dia melakukan haji ifrad. Jadi kalau Nabi kata cukup satu tawaf, iya memanglah. Ada yang kata pula, apa ya ditimbul cukup kan tidak cukup tu? Kalau haji ifrad memang sekali lah, tak payah bahadah tu, tahu dah. Ia jadi kata cukup tu sebab timbul kemuskilan. Pada hakikatnya dia buat dua tu lah orang panggil haji qiran. Itulah benda yang jadi khilaf. Dia kata tawaf engkau di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah cukup untuk haji dan umrahmu. Dia kata. Jadi cukup untuk haji dan umrahmu. Kalau dia tu tidak melakukan haji qiran, apa makna haji dan umrahmu? Apa makna haji dan umrahmu? Apa makna? Kalau dia melakukan haji ifrad, cukup untuk haji kamu, sudahlah. Apa haji umrahnya? Dia faham gitu. Tu tepak butir dia faham. Orang Hanafi pula kata ini Nabi SAW dia kata ketika tu dia tidak ingat kata apa-apa, sebab dia kata cukup untuk haji dan umrah itu sebab Aisyah sedih. Aisyah sedih sebab dia tidak boleh buat sempurna umrah dia tu. Jadi cukup untuk haji dan umrahmu tu makna dari segi pahala tu kamu dapat. Dia kata gitu. Sebab mula-mula Aisyah buat umrah, serupa dengan sahabat-sahabat lain. Mungkin Nabi suruh fasah haji kepada umrah, buat umrah.
Umrah dia tu tak ada sudah. Jadi tak sudah tu saja kalau dia buat tu niat dia mula-mula serupa dengan orang-orang lain tu sebelum dia mari kota tu saja. Tidak saja. Jadi tawaf tu boleh pahala untuk haji dan umrah kamu. Ini orang-orang Hanafi kata dari segi boleh pahala, tidak sia-sia. Orang Syafi'i pula kata tidak boleh, bukan makna pahala gitu, pahala lagu lain. Dia kata ni cukup untuk haji dan umrahmu. Yang ni kedua-duanya masuk dalam tu lah. Kedua-dua tu masuk sekali. Itu makna baru jadi untuk haji dan umrah kamu. Kalau umrah tu sudah terbatal, apa makna kata lagu ni? Nak cerita tentang hukum ni, bukan nak cerita tentang pahala. Dia kata. Orang Hanafi pula kata dia kata kalau sudah memadai ni umrah ni sudah masuk dalam haji, dia kata apa lepas pada tu Aisyah kata dia tak puas hati orang lain, adakah orang lain buat kelik dua ibadat haji dan umrah, saya pula buat kelik dulu kita sudah jumpa dah macam dah ni. Jadi saya buat kelik buat haji saja. Kalaulah dia tu anggap, dia tahu, dia sedar bahawa dia sudah buat dua, apa dia kata lagu tu? Tak payah susah hati lah. Bukan supaya Nabi buat haji kira juga. Tak payah susah hati nak umrah ke dia lagi. Ni dia minta kan? Nabi kata kalau lagu tu tak apalah. Dia pun hantar Aisyah ni pergi dengan Abdurrahman, adik-adik dia pergi ke Tan'im. Dulu kita sudah jumpa dalam haji. Kalau dia sudah buat umrah dah, bermakna dia ni buat haji kira. Apa tujuan dia minta lagi? Dan Nabi pula benar pula dia pergi tu buat umrah sebagai ganti kepada umrah hak dulu. Sebab hak dulu tak jadi. Kalau jadi dah dulu ganti buat ke dia. Itulah benda ni, itu khilaf. Itulah punca. Sebab tak jadi hak dulu tu berhenti sekerak. Sebab kita kata semaya. Semaya, lepas tu kita batal hari semaya. Nak kira jadi? Tak jadi. Kena semaya mula. Walaupun dekat sebelum beri salam pun misalnya kita kata. Walaupun dekat apa ni tak kira tak jadi. Dari segi sah tak sah semaya tu tak kira hak tu. Kena sembahyang mula. Bukan nak cara pahala tu memanglah boleh pahala tu. Memang kita niat nak sudah, tapi nak tak sudah nak lagu mana? Jadi masing-masing ada dalil. Masing-masing ada dalil. Tetapi bagi anak hak lebih kuatnya di sini dari segi Hanafi tu. Sebab banyak sangat hadis sebab pada tu Aisyah pergi pula ke Tan'im. Kalau sudah dia buat dah umrah, jadi dah masuk dalam haji dia, yang ni orang panggil jadi qiran dah dia tu. Apa buat pula? Untuk apa? Nabi ada buat ke pula? Tak ada buat. Atas alasan Nabi SAW tak ada gap dia lah, moga dia tak ada halangan ke pun. Aisyah ni ada halangan sebab dia mari kota. Jadi bermakna hak dulu tu tak jadi, berhenti dah lah. Walau bagaimanapun benda ni benda khilaf lah. Yang jadi punca khilaf tu inilah. Bagi orang yang mengatakan dia ni haji qiran, Nabi kata cukup untuk haji dan umrah. Dua. Nak boleh ada dua ni, dia kena qiran. Kalau kita nak kata dia ni mutamatti', dah. Memanglah asalnya nak buat haji tamattu', tapi dia tak ada sudah. Dia tak ada sudah. Katakanlah kalau dia sudahlah, kalau dia dah sudah buat haji tamattu', barulah ada tamattu'. Makna tamattu' senang, selesa, sungguh. Sebab dia boleh duduk dengan suami dia. Itu makna tamattu' je. Tapi kalau dalam keadaan dia mari kota ni pun dia tidak boleh bersama suami dia dengan sebab mari kota tu. Tak boleh duduk. Jadi tidak ada faedah tamattu'. Yalah boleh pakai lah air wangi gapo tu, boleh lah. Tapi nak duduk dengan suami dia, nak tidur sekali tak boleh. Jadi hakikat tamattu' tu, kemuncak tamattu' tu, kelebihan, keistimewaan tamattu' dia tak akan dapat juga dengan sebab dia mari kota. Gitu. Walau bagaimanapun daripada cara Imam Abu Daud buat mari ni, dia letak hadis Aisyah ni dalam bab tawaf qarin, menunjukkan bagi dia Aisyah ni satunya melakukan haji qiran, yang keduanya orang yang melakukan haji qiran ni pada saja sa'i dia tu. Tawaf dia macam Aisyah, dia tak boleh nak tawaf. Sebab apa? Sebab dia tak ada, dia mari kota. Jadi tawaf dia, hak dia adanya ke dia? Tawaf ifadah, tawaf rukun, hak haji tu, hak dia buat. Jadi pada hak tu dah, walaupun hak tawaf kudum tu ada buat,
tak apa. Tak apa. Babul multazam. Ini bab al-multazam. Multazam tu apa maknanya? Dia ada beberapa tempat, beberapa perkara lah di sekitar Kaabah, sama ada di Kaabah tu sendiri ataupun di sekitar dia tu ada beberapa. Antaranya ialah maqam Ibrahim. Antaranya orang panggil mizab, orang kita panggil selorang mah. Maqam Ibrahim ni letaknya bersetentang sebelah ada pintu Kaabah. Pintu Kaabah tu ada dua dulunya asalnya. Hak Nabi Ibrahim buat. Hak sekarang ni adanya hak ada len itulah. Sebelah hal itu. Maqam Ibrahim. Yang ni kedudukannya duduk balik, kalau rukun tu rukun Yamani. Rukun Yamani menghadap ke timur. Menghadap ke bucu yang menghadap ke Yaman dan menghadap ke timur. Situ. Lepas tu ada pintu di situ. Lepas tu ada al-multazam orang panggil. Antara pintu dengan bucu yang ada Hajarul Aswad itu, ruangan itu, dinding Kaabah tu, itu orang panggil al-multazam. Itu orang panggil al-multazam. Jadi ruangan dinding Kaabah antara rukun yang ada Hajarul Aswad dengan pintu. Ruangan tu, itu orang panggil al-multazam. Anak cerita tu lah. Apa dipanggil al-multazam? Multazam itu isim apa orang panggil zaraf makan. Zaraf makan. Tempat yang seseorang itu mesti tak boleh tinggal, tak boleh tak pergi, tak boleh tak duduk situ, tak boleh tidak berada di situ. Al-multazam. Kerana orang yang buat haji bila nak balik molek, dia beriltizam, jadi berada dekat. Multazam itu pada ketika nak meninggalkan Mekah lah kita kata. Ini riwayat daripada Abdurrahman bin Safwan, katanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Mekah, yang ini pada tahun yang ke-8 lah, dia pun kata ke mana-mana pun sekali ni dia nak pakai baju kemah, dia pun kaya rumah dia nya tengah jalan lah, tengah jalan Nabi mari tu. Saya nak tengok, kata dia, lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat, lagu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Saya pun pergilah, kata tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tu tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tubik dah daripada Kaabah. Yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Kaabah dengan beberapa orang sahabatnya, bukan ramai, beberapa orang. Dan mereka beristilam bait. Istilam menyentuh ataupun mengisyaratkan. Sebab baru ni istilam kita sudah jumpa dah bab istilam itu. Daripada pintu Kaabah ke Hatim. Hatim tu binaan, separuh binaan, sekerak tu, separuh bulat, menghala ke arah Syam. Orang panggil di sebelah rukun Syami. Yang mana dia tu sebenarnya asalnya termasuk dalam binaan Kaabah juga. Jadi dia kata daripada pintu ni nak pergi sana, mereka tu duduk beristilah. Dan mereka letak pipi-pipi mereka di Baitullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah mereka ataupun di kalangan mereka, ada. Kira-kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengoklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata gap. Tak kata gap. Jadi di sini hadis ni tidak berapa jelas dari segi satunya istilam bait itu daripada pintu ke Hatim. Daripada pintu ke Hatim duduk istilam. Ini tidak jelas, ni bercanggah dengan riwayat lain. Di mana dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam istilam rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Lepas pada tu kalau mari lagi dia jumpa pintu. Lepas pada pintu tu pergi kepada Hatim lah, pergi kepada Hijr orang panggil. Hatim orang panggil tak? Pergi. Di situ tak ada sentuh. Baru ni kita sudah bicara dah tu
Iaitu kalau ada pun seorang dua sahabat, iaitu antaranya ialah Muawiyah, dia mengatakan memang istilam juga rukun hak Syami itu pun. Sebab apa ditaksir Kaabah, mana-mana bahagian Kaabah dibiarkan, ditinggalkan. Tetapi kebanyakan sahabat kata tak, kita beristilam tempat Nabi istilam ya. Di sebelah tu Nabi tidak beristilam. Sebab itu bukan bucu, bukan hujung Kaabah. Kaabah tu dia ada lagi lepas pada tu Hatim tu ataupun Hijr itu termasuk dalam Kaabah juga. Apa makna istilam situ? Di sini menunjukkan istilam hingga ke Hatim. Ini bercanggah dengan riwayat lain. Yang kedua, mereka letak pipi mereka di Baitullah. Letak di Baitullah, pipi di Baitullah di bahagian mana? Zahirnya kalau kita tengok tadi, mereka istilam Baitullah daripada pintu Kaabah kepada Hatim. Adakah mereka letak pipi ni pun di situ? Jelas bercanggah dengan orang yang terima kata letak pipi ke gapo ke, iaitu di multazam. Sedangkan daripada pintu ke Hatim itu bukan multazam situ. Multazamnya antara bucu yang ada Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Soal ini lepas dah tu apa makna letak pipi situ? Yang kedua yang bercanggah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah mereka. Hak ni sebenarnya untuk menguatkan, walaupun tidak jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri letak pipi ke ataupun letak tangan kerabak ke, kita kata Kaabah, tapi Rasulullah ada situ. Dia tak kata apa, seseolahnya ini adalah takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseolahnya gitulah kenapa. Padahalnya tidak jelas. Ni sebenarnya tidak sahih riwayat. Tidak sahih. Tidak sahih. Sebenarnya berkenaan dengan multazam ini, kalau hak berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni hak marfu' lah, hak marfu', tidak ada satu pun yang sahih. Tentang lagu mana, cara, kaifiat nak buat di situ. Siung ke ataupun lesek apa nama ni, pipi ke, kerabak ke, apa tadi dalam riwayat tadi akhir tu ada kerabak ke, tak ada. Tapi kalau daripada sahabat ada. Sekadar tu lah. Sekadar tu ada. Hak sahih pun ada. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak ada. Kalau sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekali duduk situ, dia tengok macam takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, itu tidak ada satu pun yang sahih macam ni. Ini tidak sahih. Apa sebab? Sebabnya ni ada Yazid bin Abi Ziyad perawi dia. Dari segi sanad ada ni tak lagi. Jadi dia tidak sahih. Bila tidak sahih, tak boleh nak jadi hujah lah, tak boleh nak jadi hujah. Tapi dari segi sekadar amal, boleh lah. Apalagi kalau kita ambil kira ada sahabat yang buat sekadar tu. Nak kata Nabi sendiri buat, tak ada satu pun yang sahih. Nabi memperakui, tak ada satu pun yang sahih, tak ada. Hak ni tentu tidak sahih. Mereka letak pipi di situ, khabak, tanda kasih lah. Kasih tu maksudnya bukan kasih kepada batu tu. Kasih seperti mana cium, kucup Hajarul Aswad tu sebagai kenangan, ingat kepada Nabi Ibrahim. Ingat kepada Nabi Ibrahim. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Bila nak pisah tu kat gitulah caranya orang buat. Kalau orang kat dakak, kita kata cium, kita kata hak ni tu pun oleh kerana tuan dia tak ada. Maksud tuan tu bukan Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi hak dahulu. Jadi cara kita nak khabak tu, nak dakap dia, gitulah cara buat. Itu maksudnya. Tapi kalau nak buat hujah yang kuat, ada kelebihan, tak sempurna haji kalau ataupun umrah kalau tak buat lagu tu, dah tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Tak buat hak tu pun tak apa. Tak buat hak tu pun tak apa. Sebab apa? Tidak jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam buat semua. Kalau Hajarul Aswad, ya ada. Tu ada. Tak apa boleh buat. Jadi kena ingatlah. Bukan khabar dah Baitullah, tuan dia tu Baitullah tu Allah. Jadi khabar tu khabar Allah pula. Dah tidak lagi tu. Tanda ingat, kasih dan saya nak ikut Nabi Ibrahim betul-betul. Nabi kita, Nabi Ismail. Itu maksud.
Riwayat yang kedua daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya. Dia kata saya bertawaf bersama Abdullah. Abdullah ni datuk dia. Yang ni datuk yang kedua. Datuk yang kedua. Sebabnya ni biasa kalau dalam kitab-kitab dalam Abu Daud ada riwayat an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Biasanya gitu. Daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, yakni Shu'aib daripada datuknya. Datuknya tu maksud Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi Abdullah di sini saya bertawaf bersama Abdullah ni maksudnya datuk. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As. Kena kata datuk pun sebab bahasa kita ni kalau datuk tu datuk lah, ayah kepada ayah. Di sini bukan datuk kepada ayah tu. Begitu. Datuk kepada ayah. Yang ni datuk yang kedua. Sebab Amr bin Shu'aib, Shu'aib bin Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Gitu cerita. Bukan Abdullah ni ayah kepada Shu'aib. Tak. Ayah kepada Muhammad. Ayah kepada Muhammad. Muhammad tu ayah Shu'aib. Muhammad tu ayah Shu'aib. Dalam Abu Daud, dalam Tirmizi, dalam Ibnu Majah dan lain-lain adalah ni riwayat ni. Riwayat daripada datuk ni Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Tapi kalau dalam Bukhari dan Muslim tak ada. Ni sanad ni tak ada. Sebab apa? Mengikut setengah-setengah ulama. Kalau kita ingat ni saja, setengah-setengah ulama tak sahih selalu. Ada ni tak sahih. Kalau an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, mengikut setengah-setengah ulama seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, hadis itu dhaif. Selalu tak payah tengok orang lain pada waktu. Dan paling tinggi mengikut ulama hadisnya, riwayat kalau ada an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi ni paling tinggi hasan. Tu je. Dia tidak taraf sahih, tidak. Hasan. Kepada orang yang terima pun mereka mengatakan tarafnya ialah taraf hasan sahaja. Bukan sampai naik kepada sahih. Tak ada lagi. Itu perkara dari segi sanad. Yang kedua, Al-Musanna bin As-Sabbah. Itu semua kata dhaif. Tak lagi. Ni Imam Abu Daud amari dalam Multazam ni. Ada kalau nak ada hujah pun berkait dengan Nabi secara ni tidak boleh buat hujah. Tak boleh nak buat hujah. Dengan sebab itu dia tidak jadi sunnah. Tidak jadi sunnah. Dia kata saya bertawaf bersama Abdullah bila kami datang di belakang Kaabah. Saya berkata, di belakang Kaabah tu maksudnya alik pintu, alik sana. Alik belakang Kaabah. Kalau pintu alik ni, kita kata pintu alik ni, alik sana. Tampang alik sana. Saya pun kata, tak say berta'awudh kah di sini? Dia pun kata, na'udzubillahi minan nar. Kemudian dia pun lalu pergi lagi. Bila dia mari lagi, dia pun istilam hajar. Lepas tu dia berdiri di antara rukun dan pintu. Rukun Hajarul Aswad tu dengan pintu tu, dia berdiri situ. Di situ orang panggil beriltizam. Beriltizam tu berada di tempat tu. Tempat tu orang panggil multazam lah. Jadi antara rukun yang ada Hajarul Aswad itu dengan pintu tu, dia berdiri situ. Fa'aqama, dia memperdirikan Abdullah tu di situ. Pada dia berada di situ. Aqama tu berada di situ. Dia berada di situ. Bukan dia memperdirikan, tak. Bukan dia fi'il muta'addi daripada qama, ada aqama. Berada di antara rukun dan pintu. Dia pun letak dada dia, muka dia, kedua lengan dia dan kedua tapak tangan. Ni dada dia, dia kena dia ni. Muka dia kena dinding. Lepas tu lengan dan tapak tangan. Mana gitu lah, khabar gitulah dinding tu. Begitu yang dia buat. Lepas tu dia kata, beginilah saya tengok Rasulullah SAW buat. Kalau nak kira, kalau sanad ni okey, tak apa, sedap benar lah. Memang boleh buat lah gitu. Sunnah lah, boleh lah kalau buat gitu.
Tapi sanad ni tak kuat. Itulah berkenaan dengan multazam ni tak ada. Kalau berkait dengan Rasulullah, hak sahih tak ada. Ni tidak sahih. Nak kata hasan, kalau Amar bin Shu'aib an abi an jaddi, sekat tu hasan, tapi kerana ada Muthanna bin As-Sabbah tu jadi dhaif, tak lagi. Waktu tu kepada orang yang kata hasan pun dia tak lagi dengan sebab ada ni jadi dhaif. Jadi tak boleh pakai juga, boleh pakai juga. Dalam riwayat ni dia kata Amar bin Shu'aib daripada ayahnya. Shu'aib tu dia dai juga dengan Abdullah bin Amar bin Al-As, dai juga. Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah. Ini Abdullah bin Amar bin Al-As tu tok dia. Shu'aib ni dai, tak apa tu dai. Cuma apa ya orang pertikaikan riwayat ni? Sebab mereka kata kebanyakan riwayat dia ni sebenarnya bukan riwayat secara lisan, tapi secara buku. Hak tok dia tinggal. Dia riwayat berdasarkan tu, bukan dia dengar. Dia itu dia kata. Dan buku, bila kata buku, ada kemungkinan sajalah. Orang boleh tambah berapa, dia tidak pasti. Sah adakah tok dia sah adakah depan dia? Tak ada. Dia tidak mengesah. Dia atas dasar tu jadi tidak kuat. Kalau tidak boleh buat lah. Sebab tapi ada semacam orang duduk buat, tapi nak tuju, nak kata perisah. Sebab tu tempat orang ramai. Duduk bersesak-sesak di situ, kita duduk nak bersesak sampai tolak-tolak. Sampai kena singgung, kena siku orang tu, orang ni nak marah pula, tak ada masalah. Tak perlu buat. Tak buat pun tak apa. Tidak kata kesempurnaan haji tu buat ibadat tu dengan sebab ni. Ya, tak sabi. Jadi tak susah hati kalau tak ada. Tapi kita akan dapati kalau pergi sana ada semua orang buat. Sebab ada hak ni lah. Ada riwayat sahabat hak sahih, ada buat lagu tu ya. Tapi hak berkait dengan Nabi setara ni dia tidak lebih tinggi daripada ni setara. Semuanya dhaif. Tak ada satu pun yang sahih. Jadi kalau kita kata nak pergi situ, nak cari masa ketika orang tak ada, kita nak kerabat dah, tak perlu habis pitih. Nak pergi cari masa mana orang tak ada, tak perlu benda setara ni. Tak ada. Habis pitih, baik buat sedekah, buat benda lain, ada faedah lagi, besar lagi. Tertudah Nabi royak, ada faedah. Ni kadang nak tu, duk mikir nak tu, tak ada nak buat tu ketika pergi mula dah. Jadi nak belanja, nak perhabis tu kadang nak tu, tak ada. Tak usah buat lah. Kalau buat juga tak ngaji tu, lagu tu. Kalau orang ngaji tak ada. Tapi kalau boleh buat, nak buat, tak usah balah. Kalau dengar orang buat tu tak usah lah. Setara tu benda tu ada juga, ada asasnya juga. Dari segi amalan sahabat, dari segi amalan Nabi tak ada. Tak ada. Lepas tu riwayat daripada seterusnya Muhammad bin Abdullah bin As-Sa'ib daripada ayahnya. Ini Abdullah bin As-Sa'ib itulah. Dia ni menuntut heret Ibnu Abbas. Berapa heret? Sebab Ibnu Abbas ni bila dia tua dia buta, tak nampak. Dia kena ada orang khidmat ke dia lah, tolong heret dia nak pergi mana-mana. Dia pun memperdirikan Ibnu Abbas itu dekat bahagian yang ketiga daripada yang mengiringi rukun yang ada Hajarul Aswad dekat pintu. Jadi dia duduk di tampan yang ketiga. Lepas pada tampan tu ada rukun Hajarul Aswad. Dekat dengan Hajarul Aswad tu, lepas pada tu pintu, tu dia nak ayatnya. Fayaqulu lahu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun kata kepada dia, tanya dia, adakah engkau telah diberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di sini? Sembahyang sini? Kira-kiranya Abdullah bin As-Sa'ib itu kata, iyalah. Maka dia pun berdiri dan sembahyang. Duduk situ berdiri dan sembahyang. Sembahyang di mana? Bukan dekat pintu tu dah, balik sana.
alik sana. Jadi rukun Syami menghadap kepada Syam dan Iraq, alik sana. Lepas tu mari lagi baru rukun ada Hajarul Aswad, jadi alik sana. Yang ni kita kata yang membetuli pintu muka depan, belakang dia alik sana. Alik ni pintu, alik sana. Hak tak ada pintu lain ni lah, hak tak ada pintu. Alik sana tu dia diri situ, Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas pun tanya dia lah, Ibnu Abbas tak nampak ni, ada kau diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya sini? Sebenarnya semaya alik mana-mana Kaabah tu tak apa, boleh asal menghadap Kaabah je, tak apa. Tapi dia nak sunnah, nak Nabi buat situ. Kira-kiranya kawan tu kata iyalah, dia pun berdiri dan bersemayang lah di situ. Tetapi riwayat ini tidak sahih. Dan di sini tak ada kena-mengena dengan multazam. Apa kena-mengena dengan al-multazam? Apa kena-mengena dengan al-multazam? Sebab al-multazam dia duduk alik pintu, ni dia alik belakang pintu. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia semaya, kau sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada dia tawaf tu dekat Kaabah, dekat pintu tu, dekat al-multazam tu. Hak sini cerita ni bukan di al-multazam, tak ada kena mengena dengan al-multazam. Cuma alik sana sama betul dengan al-multazam alik ni, iyalah ada lah hak tu, tapi apa kena mengenanya? Hak dia katakan kelebihan al-multazam tu alik dia saja, bukan hak sama betul dengan dia alik sana tu. Tak ada kena mengena hak ni. Dari segi sah semaya duduk alik mana-mana tu memanglah sah. Hak tu tak ada pertikaian apa-apa. Dah dari segi tu. Cuma Ibnu Abbas tanya ni, sini adakah engkau diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya sini? Dia kata iya. Dia pun semaya. Atas rasa cerita kawan tu. Yang sebenarnya ialah Muhammad bin Abdullah bin As-Sa'ib ini majhul, perawi yang tidak diketahui latar belakang. Dengan sebab itu jadi dhaif. Tak boleh. Jadi dia pun kita tak boleh buat pegangan juga. Dari segi nak dapat sunnah Nabi SAW semaya situ, dari segi sah tu suku, sah tu memang sah. Tak boleh nak buat pegangan juga. Ni nak jadi pegangan bahawa Nabi SAW semaya balik sana, balik belakang pintu Kaabah, tanpa hak tak ada pintu, balik belakang. Hak tu tidak boleh sabit dengan hak ni. Hak sabitnya berdasarkan Bukhari dan lain-lain lagi, Nabi semaya balik ni lah, sama ada dengan menghadap kepada pintu Kaabah tu ataupun dekat al-multazam semaya situ ada, ataupun di belakang makam Ibrahim. Itu beberapa tempat itu ada Nabi SAW melakukannya. Adapun di sini tidak ada. Tapi kalau nak buat boleh buat mana-mana pun tak apa. Sah semaya tu. Tidak kata tak sah. Cumanya nak kaitkan dengan Nabi SAW, Nabi buat, itu tidak. Bahkan Nabi SAW buat dekat pintu. Kalau Kaabah tu adalah kiblat kepada semua, kiblat dalam Kaabah tu sendiri hak ibu dia di mana? Pintu. Di pintu dia. Dengan sebab itu Nabi SAW semaya alik tu. Kalau dia duduk alik maqam Ibrahim pun kau tu juga, ke situ juga, alik tu juga. Hak tu kiblat kepada Kaabah tu sendiri. Kiblat kepada Kaabah tu sendiri. Jadi sebagai ibu lah, sebagai ibu dia. Dengan sebab itulah kalau kita tengok kebanyakan hadis sebut Nabi SAW semaya di situ. Kalau hak dekat dengan Kaabah. Kalau hak jauh sikit dia duduk belakang daripada makam Ibrahim ataupun sebelah makam Ibrahim. Dan makam Ibrahim itu sebelum pada ni pun sebut dah, bukan maksudnya makam seperti kita bahasa Melayu tu makam diraja langgar. Kau misalnya makam tu makna kubur. Tak, tu bukan kubur Nabi Ibrahim. Bukan kubur Nabi Ibrahim. Makam tu maksudnya tempat berdiri. Isim makan juga. Serupa dengan Al-Multazam tu lah, isim makan. Tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika dia bina Kaabah. Ketika dia bina Kaabah, dia duduk atas batu tu. Kaabah tu tinggi, bila dia nak buat atas tu lagu mana? Duduk atas batu tu. Batu tu naik, jadi sepolih lah. Jadi sepolih kepada dia, naik. Dia buat atas. Kalau nak turun, batu tu turun. Dan untuk kenangan kepada umat ni,
pengikut kemudian ni Allah SWT beri bekah batu tapak kaki dia. Beri bekah. Kita kata batu ni kerah, tapi hikmah Allah SWT sebagai mukjizat pada dia Tuhan beri. Dan boleh kita tengok sampai ke ni. Tetapi adakah betul-betul lagu tu sebelah ni? Tak. Banyak dalam hadis-hadis, dalam asar ada sebut. Kalau dulu dia ada bahagian akhmas, kalau tapak kaki kan bahagian lekuk sikit tu. Lekuk ni. Kalau kita kata hot ni lekuk sini. Bila kita pijak ni, dia ada bekas lekuk tu. Bukan rapat, hot lah dia rata. Apa yang jadi rata? Ada yang kata sebab orang duk sapu. Banyak sangat, belah-belah tahun dah tak ada apa kelebihan sapu tu, tak ada disuruh pun. Tapi perasaan orang ni kan mana boleh nak kawal. Lepas pada tu adalah pula yang betul pula tu. Awak jadi betul pula. Jadi kemas. Sebenarnya tidak gitu. Walau bagaimanapun asas dia tu ada, memang situ. Tempat letak tapak kaki dia tu memang situ. Ada pun kita nak kata begini rupa kaki Nabi Ibrahim, jangan kata gitu. Sebab tidak jelas dah dari segi kedudukan, panjang pendek jari dia tu, ada sikit-sikit je. Jangan kita anggap berapa lagu tu, jangan. Dah licin di sini, licin, tak ada lekuk gitu. Tidak, asalnya ada lekuk. Itulah yang dikatakan maqam Ibrahim. Dan hal ini disebutkan dalam Quran. Itu dia ada kelebihan dia juga. Ada kelebihan bukan nak suruh sapu, bukan nak suruh siung. Tak. Tapi orang ni lagu tu lah. Sebab tu dia buat ada dalam lingkungan gitu, binaan gitu, boleh lah jadi orang tak boleh sewenang-wenang. Dulu suatu ketika dahulu tak ada semua tu. Itu benda baru orang buat. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Nabi, batu gitu saja ya, letak begitu terbuka begitu. Dan dia tidak kemah pun dengan semi, dengan apa, tak ada. Sehingga kalau banjir mari kat batu tu hanyut rata pergi. Batu tu orang ambil, orang mari pula. Begitulah cerita je. Dan Hijr itu orang panggil juga Hatim. Ada pun orang kata Hijr Ismail itu tidak ada asas. Bahkan orang kata kubur Nabi Ismail ada bawah tu. Dah, tak ada kena-mengena di situ tu. Sebab Nabi Ibrahim dia buat bina Kaabah tu sekali dengan Ismail. Dan tempat Hijr tu Kaabah lah asalnya. Apa nak korek Kaabah tu pergi tanah dia bawah tu pula. Tak ada. Waktu tu tidak ada asas. Jadi setengah orang kata Hijr Ismail itu mana kubur Nabi Ismail duduk bawah, tak ada kena-mengena. Hijr ataupun Hatim, itu je. Lepas pada tu, waktu tu termasuk dalam Kaabah juga asalnya. Oleh kerana tidak cukup duit, jadi binaan Kaabah tu tidak disempurnakan supaya hak zaman Nabi Ibrahim. Buat setakat mana hak ada. Dan sebab itulah kebanyakan sahabat dan ulama-ulama kemudian mengatakan bucu hak alih tu, hak ada Hatim itu tidak Nabi SAW sendiri pun tidak istilah. Dia tidak sentuh ke, dia tidak buat gitu isyarat pucuk gitu ke, tak ada. Pasal apa? Sebab itu bukan hujung lagi. Hujungnya sekali dengan Hatim itulah. Sebab itu dia tidak sentuh. Dibucu macam bucu balik ni. Hak ada alah ke Yaman ni ataupun hak ada Hajarul Aswad ni. Hak tu memang bucu hak asal atas binaan hak asal hak Nabi Ibrahim. Sebab itu dia ada kelebihan hak tu. Dan Nabi tunjuk kepada kita cara nak buat lagu mana. Hak asal ni dia ada sentuh tu sekurang-kurang ataupun isyarat dan buat gitu. Hak tidak asas dia tidak buat. Dan dekat Hatim ke, di hujung Hatim, di Hijr, Nabi tak buat. Maka kita tak perlu buat lah semua. Tak perlu. Jadi rekah ceritanya dalam bab Al-Multazam memang ada bab, dan Imam Abu Daud mari 3 hadis di sini, tetapi ketiga-tiganya adalah riwayat yang dhaif, tak boleh nak pakai. Tak boleh nak pakai. Dengan sebab itu kelebihan khusus apa ni tak ada. Kalau tak pergi, tak buat gitu pun tak usah duduk sakak lah. Tak usah duduk sakak. Tapi kalau orang buat, kalau kita nak buat sendiri pun tak apa, sebab ada juga. Cuma jangan kaitkan dengan Nabi.
Jangan kaitkan dengan Nabi. Supaya selawat, kita nak buat selawat lagu, tak apa, boleh selawat. Jangan lebih-lebih tak kena gaya lah, salah kau tak. Tapi kalau selagi tidak salah memang boleh buat dan boleh baca, walaupun tidak Nabi ajar pun, asalkan selawat. Tapi jangan kata Nabi kata, sudahlah. Jangan kata Nabi ni selawat Nabi aja lagu ni, kelebihannya gini-gini, kaitkan dengan Nabi. Jangan lagu tu. Kalau ada selawat tu memang ada kelebihan pun. Untuk orang-orang bomo terutamanya memang ada kelebihan selawat tu. Tak apa, boleh guna, tapi jangan kaitkan dengan Nabi. Jangan kata kelebihan dia gini-gini, pandai-pandai pula kita buat. Ataupun kita tidak buat pun kita tengok gitu siapa lebih daripada Quran, pakai tolak terus lah, karut tu. Tapi kita tak boleh kata selawat tu tak boleh. Kita tak boleh baca dah, tak boleh baca. Walaupun hak lebihnya hak Nabi ajar, hak tu tentu dah. Tapi hak tidak Nabi ajar pun boleh, sebab doa lah. Tidak semesti doa dalam Quran, doa dalam hadis saja. Doa kita sendiri buat, tak apa. Tapi jangan kita kata hak kita tu lebih baik daripada Quran. Doa hak Quran, doa hak dalam hadis. Tu je. Tu je benda ni. Jadi jelas lah gitu. Lepas tu soal lagi tu Amrus Safa wal Marwah, kita berhenti sekat jelas. Wallahu a'lam.